Sekali lagi, kita bersama rakan-rakan dari komuniti Klang Foodies dalam Darah Muda yang berkongsi tip dan pengalaman mereka sepanjang berbasikal lipat. Penggemarnya menyifatkan aktiviti berbasikal lipat ini bukanlah elitis dan berkos tinggi seperti tanggapan ramai. Tapi sebenarnya ia adalah hobi mampu milik yang dapat mengeratkan ukhuwah dan memenuhi keperluan riadah. Jadi, bagi yang berminat untuk mula berbasikal lipat, apa perkara asas yang kita perlu tahu sebelum melibatkan diri dalam hobi ini? Biasa kami akan tanya dalam objektif dia untuk mengayuh, sama ada untuk santai, sama ada untuk bergembara, touring ataupun untuk kelajuan. Kadang-kadang ada yang ingin berbasikal untuk kelajuan. So kita akan tanya bajet dulu apa semua. Kita akan bagi bahan bacaan, kita akan bagi diorang guide lah apa semua. So tapi yang selalu saya galakkan kalau nak serius bermain basikal lipat, biar bermula daripada model yang pertengahan. Saya tak galakkan untuk bermula daripada basikal yang murah. Sebab bila main basikal murah, saya cakap lah bukan nak kata tak elok, tapi bila tengok kawan-kawan lain main basikal sedap, basikal yang mahal apa semua kan, jadi dia rasa macam takut dia rasa terpinggir, dia hilang minat. Kalau ikutkan ada pelbagai saiz daripada tayar yang sekecil 12 inci sampai ke saiz 26 inci. Semua ada banyak, semua ada saiz. Daripada jenis-jenis basikal, ada yang lipat 2, ada yang lipat 3. Yang ni kita panggil sebagai lipat 3 ataupun trifold. Yang ni kita panggil lipat 2. So kategori ini kalau yang dominan di Malaysia ada 2 jenis. Lipat 2 dan lipat 3. Berkenaan dengan harga dia bergantung pada jenama dan material basikal tu sendiri. Contoh macam basikal saya ni, ini jenama Alcott. Dia punya material daripada karbon, dia ringan. So yang ni dalam berharga kalau baru dalam 3,500 macam itulah. Kalau untuk basikal trifold ni, yang ni buatan England. Kalau di Malaysia harganya bermula daripada RM9,000. Baru-baru ni saya jatuh waktu malam lah, dan jari patah. Itu kenangan yang agak barulah yang kita tak boleh lupa lah. Sebelum ni tak pernah berlaku sebab kita just selalu kita remind kawan-kawan untuk berhati-hati. Cuma hari tu nasib tak apa nak baik. Kita jatuh lah waktu malam. Masa tu kami balik daripada Pantai Remis. Waktu tu dah malam lah, agak lewat juga. So masing-masing nak cepat balik. So ada satu ketika tu seekor anjing, ada satu kumpulan anjing. Dia datang untuk sergah kita orang. So masa tu kita orang macam buat dah biasa lah. Cuma ada seekor tu dia datang sebelah, dia terus sergah kita orang. Saya pun pandang ke anjing tu. Tiba-tiba kawan depan pun slow. Kita terbabas belakang masing-masing lah. Itu kenangan yang tak boleh lupa lah. Yang sedih pun ada, sedih pun kemalangan juga kan. Tapi nasib baik ada kawan semua tolong menolong. Kalau lucu tu memang yang first time tu lah. Tak cukup stamina. Mereka yang push saya sampai saya kena jadikan satu topik lah selama 2 bulan. Jadikan satu topik kerana tak cukup stamina. Tapi yang tu memang pengalaman yang baik juga kerana jadikan fokus orang lain. Kalau untuk yang suka berjalan jauh, yang suka mengembara, kita akan sarankan untuk beli basikal touring lah. Basikal lipat yang jenis touring yang boleh sesuai untuk dibuat untuk kegunaan perjalanan jauh. Macam kami, kalau kami kayuh malam, selalu kami akan pakai baju vest, vest dengan peranti pantul cahaya dan lampu apa semua tu lah. Yang penting pakaian keselamatan, helmet, kasut, dan macam biasa aksesori. Kadang-kadang kalau untuk yang suka berjalan, dia akan pasang beg macam depan ni kan, macam beg depan, beg handle. Itu salah satu aksesori basikal lipat yang tak ada pada basikal lain. Yang paling manis impian kita orang nak naik Fraser Hill, dan ianya tercapai apabila hari kita punya ulang tahun perkahwinan. Orang yang baru ni, yang 6 hari bulan 8, dan hanya berdua saja pergi naik. Dan masa itulah detik-detik manisnya sebab kita tahu macam mana istimewanya kenikmatan naik Fraser Hill tu, barulah tahu kan. Kalau orang yang basikal ni, satu kepuasan, tanya siapa-siapa naik basikal, Fraser Hill ni ada satu lesen besar bagi siapa yang berbasikal lah untuk naik. Tu kata kepuasan yang kita dapat bila kita dapat naik tu waktu anniversary kami. Suka bila touring. So bila saya touring, saya dapat satu pengalaman yang memang saya rasa tak boleh nak lupakan lah. Lagi satu bila touring kita bersama dengan rakan yang sekepala ke apa. So jadi benda tu dia memang menyeronokkan. So saya rasa puas hati bila saya buat touring dengan saya punya folding bike. Aidilfitri yang lepas, saya dan sahabat yang lain kami menganjurkan satu kayuhan raya di dataran Merdeka Kuala Lumpur.
Masa tu kami mula asalnya kayuhan tu cuma ajak kawan-kawan rapat saja. Tapi bila poster dah tersebar, satu semenanjung termasuk Singapura, lebih kurang dalam 1,000 orang pemilik basikal lipat, kami berkayuh sambil berbusana baju raya pada waktu itu. Itu antara kenangan paling manis sepanjang saya berkayuh basikal lipat. Baik, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda sedang menyaksikan Darah Muda edisi 23 September bersama saya Dia Muhammad Jaiz, dan dengan sertajaan Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun MRM daripada siri Arte Como, penerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM. Rekaan Muhammad Sujak bin Hasbollah, keluaran Oasis Furniture Industri Sdn Bhd. Baik, di mana saja anda berada, saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat, dan terima kasih kerana masih setia dengan Bernama TV dalam rancangan Darah Muda. Baik, kebelakangan ini kita dikejutkan dengan seolah-olahnya siri jenayah seksual, kes ambang seksual dan cubaan cabul ke atas kanak-kanak dan remaja, terutamanya perempuan, diberitakan di pelbagai platform media, dan melalui pendedahan kes-kes yang dibuat ini membuatkan kita ni sedikit merinding dan juga seakan-akan sesak dan mendengar kekejian yang menular dalam kalangan masyarakat. Dan bila berlakunya perkara-perkara seperti ini membuatkan kita berfikir, apakah masalahnya dengan orang kita, di mana silapnya didikan budaya atau agama, dan bagaimana kita boleh menjadikan negara kita Malaysia ini rumah yang selamat untuk anak-anak kita. Baik, dalam edisi pada hari ini Darah Muda, kita membawakan tajuk Membina Malaysia yang Selamat untuk Anak-anak. Oleh itu kami membawakan seorang tetamu, iaitu Cik Asrawati Awalina Aslan, yang merupakan pegawai perkhidmatan dan penyelidikan Persatuan Pergerakan Wanita ataupun AWAM. Apa khabar Cik Asrawati? Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, kebelakangan ini bukan sahaja berita-berita di media arus perdana, malah di media sosial juga banyak perkara-perkara yang tular yang menunjukkan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak, khususnya wanita. Jadi dari pemerhatian dan juga kajian yang telah dibuat oleh AWAM, sejauh mana tahap keseriusan perkara ini di negara kita? Mungkin boleh dikongsikan juga melalui statistik, adakah berlakunya peningkatan atau macam mana? Okey, so untuk yang soalan tu saya kongsikan beberapa statistik. Yang pertama, statistik daripada JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia. So daripada statistik JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia, untuk 6 bulan pertama tahun 2022, kita merekodkan sebanyak 1,055 kes melibatkan penderaan terhadap kanak-kanak. Dan daripada 1,055 kes daripada penderaan kanak-kanak tu, 706 adalah kanak-kanak perempuan dan 349 kes melibatkan kanak-kanak lelaki. Lebih perempuan daripada lelaki. Dan daripada 1,055 kes tu, 578 adalah penderaan secara fizikal, 417 kes penderaan seksual dan 60 kes melibatkan penderaan emosi. So itu satu statistik daripada JKM lah. Kemudian saya nak kongsikan juga statistik daripada PDRM, Polis Diraja Malaysia, yang mana dia mencatatkan sebanyak 1,348 kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak daripada Januari tahun ini sehingga Jun 2022. So kalau kita compare 2021 dengan 2022, yang meningkatkan lebih kurang 42% peningkatan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. So kalau kita tengok dia punya pecahan, 641 kes kesalahan rogol, 438 kes cabul, 127 kes sumbang baram dan 95 kes adalah kes seks luar tabi'i dan 47 kes rogol berkumpulan. So selain daripada penderaan jenayah seksual, kita ada juga mana statistik daripada BRM menunjukkan mereka menjumpai 1,664 alamat protokol internet IP yang berdaftar di Malaysia dikesan telah berkongsi ataupun mengandungi bahan-bahan pornografi yang melibatkan kanak-kanak. Yes. So kalau kita tengok statistik JKM, PDRM, memang kita tengok peningkatan dia sangat besar, sangat meningkat, dan dia menunjukkan tahap keseriusan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak lah. Selain daripada statistik tu, saya nak juga kongsikan satu statistik ataupun laporan yang AWAM buat bersama dengan satu organisasi yang kita panggil Save the School Malaysia pada tahun lepas 2021, yang mana daripada kita kumpul 770 testimoni, dan daripada 700 testimoni yang kita kumpul, ia adalah testimoni yang berkaitan dengan
penderaan di sekolah. So daripada penderaan di sekolah tu 1,400 kita jumpa daripada 770 testimoni, kita jumpa 195 kes 1,495 kes penderaan atau pencabulan, yang mana yang paling tinggi adalah kes gangguan seksual lah, 1,446 kes. Dan daripada 1,046 kes untuk kes gangguan seksual tu 40% pelaku mereka adalah daripada golongan pihak berkuasa di sekolah, seperti guru, warden, kaunselor dan lain-lain lah. Okay, so bila kita cakap itu dah satu aspek. Satu lagi aspek adalah bila dengan peningkatan kemudahan teknologi. Okay. So sekarang kita tengok ada peningkatan dalam kes pengantunan kanak-kanak dalam talian atau kita panggil child grooming dalam talian. So bila ada peningkatan ataupun dalam kita punya teknologi, kanak-kanak dia lebih terdedah kepada internet. So dia lebih senang nak akses kepada internet. Dan dari situ juga pelaku lebih mudah untuk berjumpa atau mengajak kanak-kanak untuk melakukan jenayah seksual lah. So pengantunan kanak-kanak atau child grooming ni maksudnya orang dewasa dia menghampiri kanak-kanak atau berkenalan dengan kanak-kanak tu untuk tujuan seksual lah. So dia try untuk build emotional attachment with the kids, with the kanak-kanak tu, supaya kanak-kanak tu start untuk rasa percaya, rasa yakin dengan orang dewasa tu, dan dari situ ada orang akan slow bawa mangsa untuk menjadi mangsa child grooming lah. Okey, jadi selain daripada disebabkan oleh peningkatan teknologi yang menjadi salah satu faktor kenapa ialah tingginya kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini, kita lihat sendiri di kebiasaannya lah in general apabila bercakap berkenaan dengan masyarakat Asia ataupun negara masyarakat timur ini, kita sering dikatakan sebagai masyarakat yang kuat berpegang kepada budaya, kepada agama, dan tidak berpandukan kepada itu sahaja. Setiap agama yang ada di dunia ini menggalakkan ataupun menyuruh umatnya untuk sentiasa berbuat baik dan mementingkan akhlak. Jadi, apakah punca dan faktor utama rendahnya tahap moral masyarakat sehinggakan peningkatan lebih daripada 40% dalam jenayah seksual itu sendiri? So, kita lebih tengok kepada budaya lah, faktor budaya. Yang mana salah satu faktor budaya kita adalah yang mana kita rasa seks ni adalah perkara yang sangat tabu untuk dibincangkan di khalayak ramai. Betul? So sebagai contoh, saya bagi contoh yang sangat simple. Kita ada anak, kita ada ibu bapa. So kalau anak-anak dia nak tahu pasal seks, dia nak bertanya kepada ibu bapa dia. Ibu bapa akan macam reluctant ataupun sedikit teragak-agak untuk bercerita tentang seks kepada kanak-kanak, kepada anak lah. So sebab dia takut, anak-anak akan try untuk explore, akan try untuk search. Tapi bila kita tengok benda ni, macam saya cakap adalah kemudahan internet dah semakin berkembang kan. So even kalau contoh parents tak cakap dekat anak-anak, tak cerita pasal anak-anak, mereka boleh cari sendiri. So sebab tu kita cakap itu pentingnya kita ada pendidikan seks, supaya ibu bapa dia boleh jelaskan dekat anak-anak apa kebaikan dan keburukan seks, apa itu seks, macam mana terjadi dan semuanya, dan supaya mereka boleh mengambil tanggungjawab. So dia orang ada responsibility terhadap diri mereka sendiri. So mereka tahu apa pilihan yang mereka buat, mereka tahu pilihan mereka ni ada consequences, ada keburukan dia. So it's not like we are telling them to like pergi cari untuk mereka buat. Tak, kita ajar mereka, kita didik mereka supaya mereka tahu ini benda yang salah. Kalau awak buat, pilihan di tangan awak. So awak bertanggungjawab terhadap diri awak sendiri. So kita try untuk empower kanak-kanak dan juga remaja di Malaysia lah. Jadi dia juga akan memberikan satu kepercayaan antara anak dan juga keluarga. Ya, betul. So selain daripada itu, saya rasa ada lagi yang mana kita ada budaya over sexualize. Kanak-kanak ataupun wanita lah, wanita, kita ada budaya over sexualize wanita, terutama kalau untuk kanak-kanak, terutama kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan kita jadikan dia sebagai objek seks. So kalau kita tengok macam-macam lah dia portray perempuan macam ni, perempuan macam ni, perempuan macam ni. So lilik balik kepada kemudahan teknologi, benda tu memberikan akses kepada remaja dan kanak-kanak. So kalau tak ada pendidikan, mereka lebih senang mudah terpengaruh lah. Dan yang terakhir sekali adalah we always try to lebih kepada menjaga reputasi ataupun menjaga aib, daripada kita tampil ke hadapan untuk bercerita tentang perkara ini. So bila benda ni jadi, mangsa sangat sukar untuk keluar mendapatkan bantuan. Dan ia menjadi satu tiket kepada pelaku untuk berterusan melakukan
perbuatan tersebut dan juga menjadikan perkara itu satu normal, satu perkara yang normal kepada masyarakat. So masyarakat tak ambil benda tu serius. So this cycle actually will create persekitaran yang tak selamat disebabkan, dan dia akan menimbulkan ketakutan kepada mangsa dan juga kemudian mengakibatkan lebih banyak apa orang kata violence terhadap kanak-kanak, keganasan terhadap kanak-kanak. Okey. Kalau kita lihat di negara seperti di Amerika Syarikat, maaf, salah laku terhadap kanak-kanak ni dia bukan sekadar satu pelanggaran undang-undang, tetapi telah tertanam sebagai sebuah tabu yang tidak diterima masyarakat. Contohnya mereka mengatakan bahawa even dalam penjara itu sendiri, penjenayah seksual kanak-kanak ni lebih dipandang hina berbanding penjenayah-penjenayah yang lain. Baik, untuk kanak-kanak tadi, kita berharap agar pendidikan seks itu dijadikan satu cara ataupun media bagaimana kita nak mengajar kanak-kanak ini supaya tidak mudah dipengaruhi oleh golongan dewasa untuk kejadian ataupun kes seksual. Tapi kepada pelaku itu sendiri, apa yang kita boleh lakukan kepada pelaku khususnya golongan dewasa supaya tidak melakukan perkara yang tidak bermoral ini dan mungkin tahu di mana batasnya mereka sebagai orang dewasa terhadap perhubungan terhadap kanak-kanak. Okay, so dia lebih kepada individu. Saya tak rasa dia kepada isu agama ataupun mungkin saya boleh kata isu budaya juga memainkan peranan sebab kita punya budaya di Malaysia yang lebih patriarki, yang mana kita lebih kita meletakkan wanita di status yang lebih rendah berbanding lelaki. So it's link balik, dia berkait balik dengan jawapan saya di soalan nombor 2 tadi. So benda-benda yang tebu macam ni orang dewasa patut jelaskan kepada kanak-kanak. Dan kadang-kadang pelaku ni, benda ni kadang-kadang dia terjadi disebabkan persekitaran mereka, yang mana mereka terdedah daripada kecil, dah terdedah dan mereka nampak benda tu terjadi di hadapan mereka dan jadikan satu, sebab perkara tu normal, orang anggap benda tu normal. So disebabkan kita selalu anggap benda tu normal, satu perkara yang kecil, dan kemudian dia akan jadi satu perkara yang besar, dan dia cakap tak apalah, biasa budak-budak, dan dia akan meningkat jadi satu perkara besar dan seterusnya akan menjadi satu kesalahan jenayah seksual lah. So rather than focusing on faktor agama atau apa, kita lebih fokus kepada, dia lebih kepada macam mana individu tu mengendalikan diri juga. So like I say, I want to relate back when bila kita try untuk bagi pendidikan seks kepada kanak-kanak, consider faktor umur juga. So bila ada bila kanak-kanak membesar, usia dia akan meningkat, so ada peningkatan development dalam mereka punya pemikiran dan tindakan. So pendidikan seks yang kita berikan itu berdasarkan bersesuaian mengikut umur mereka. So contoh saya bagi contoh, pada usia 7 sehingga 10 tahun, kita mungkin boleh start kenalkan faktor-faktor sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan lain-lain. Dan bila dia meningkat dewasa, kita bagi mengikut kesesuaian umur dan lebih detail supaya mereka tahu. So that's why at the first place kita nak tahu, kita nak kesan punca dia, kita kena try daripada bawah lah. So daripada bawah maksud daripada kanak-kanak, daripada kecil. So try to terap budaya tabiat tu daripada kecil, supaya dia tahu benda ni salah, dia ambil tanggungjawab kepada diri sendiri, dia tahu pilihan dia, dan kemudian benda tu akan slowly menjadi satu perkara yang normal dalam diri dia bila dia membesar. Jadi dan dia akan berkongsi kepada kawan-kawan dan masyarakat yang lain. Penting dia tahulah apa yang dia buat ni adalah salah terhadap dia. Baik, dalam kita menjadikan negara kita ni sebuah negara yang selamat, Gila kalau kita lihat statistik itu tadi, kita pun bukan sekadar rakyat Malaysia, orang yang nak datang pun mungkin agak sedikit seram dalam negara kita kerana jenayah seksual ini peningkatannya agak tinggi. Jadi dalam menjadikan negara kita ini sebuah negara yang selamat, di pihak awam itu sendiri, apa yang perlu dilakukan? Adakah dari segi perundangan ataupun advokasi ke macam mana? Okey, so baru-baru ni kita ada baca JKPK, Jabatan Kuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-kanak, dan Pembangunan. Dia ada mengesyorkan beberapa cadangan untuk penaik tarafan ataupun nambahbaikan kepada Akta Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-kanak 2017. Dan kita sangat sokong penaik tarafan tu sebab bila ada penambahbaikan terhadap undang-undang kita, maksudnya kita punya mangsa ataupun kita punya mangsa akan lebih mudah mendapat pembelaan. Tapi despite all of the recommendation ataupun cadangan yang diberikan, kita sebenarnya nak fokus ataupun kita lebih berharap supaya ada penyelarasan dan juga proses pelaksanaan undang-undang tu diperkukuhkan dan juga diperketatkan. So sebab saya rasa akta sedia ada. So kalau kita nak tengok
kita ada Akta Kanak-Kanak 2001. Betul. And then disebabkan I think back in 2000 sebelum 2016 terdapat banyak kes melibatkan child grooming, pengantunan kanak-kanak, dan disebabkan tu kerajaan kita decide untuk we need another akta, iaitu akta, dan baru kita ada Akta Kesalahan Jenayah Seksual Kanak-Kanak 2017, which is akta ni sangat bagus lah sebab dia meliputi beberapa aspek. Contohnya saya cakap tadi, child grooming, pengantunan kanak-kanak, dia ada amang seksual secara fizikal, dan dia ada sentuh amang seksual bukan fizikal, dan juga dia ada mention part yang amanah, orang yang sepatutnya menjadi amanah, macam mana, apa yang akan terjadi jika orang yang sepatutnya memegang amanah adalah pelaku dia. So akta yang sedia ada sebenarnya mencukupi, cuma kita tengok ada kelonggaran dalam pelaksanaan tu. So kita nak pelaksanaan itu diperkukuhkan supaya lebih mudah memberi mangsa mendapatkan keadilan. Itu satu daripada segi perundangan lah. Yang kedua adalah daripada segi advocacy. Advocacy fokus bukan hanya kepada orang-orang macam government, kerajaan kan. Of course kita nak kerajaan memperketatkan undang-undang kita. Betul. Tapi kita nak juga masyarakat tahu apa itu kesalahan jenayah atau apa itu kesalahan jenayah seksual. Kanak-kanak tahu apa hak mereka. Sebab tu kita nak lebih banyak kita sekarang bergiat aktif lah untuk berkongsi dengan masyarakat, memberikan pendidikan yang lebih menyeluruh. Dan kalau saya nak refer balik pada statistik yang saya kongsikan awal tadi. So kita PDRM ada kata yang kes pengantunan kanak-kanak, child grooming meningkat kan. So kita kesan ada 106,400 IP berdaftar. Tapi walaupun ada kita kesan kita tapi tak ada dapat buat tindakan, apa-apa. Sebab apa? Bukan sebab tak boleh nak buat tindakan, tapi sebab kita ada manpower, kekurangan manpower. Kita tak cukup tenaga pekerja untuk sebab 106,000 kes tu IP tu sangat banyak. So mungkin antara salah satu faktor mungkin boleh dikonsiderkan adalah menaikkan ataupun meningkatkan jumlah pegawai di D11, Jabatan Seksual Jenayah Kanak-Kanak untuk kanak-kanak kan. Dan itu mungkin boleh dikonsiderkan di bawah bajet yang akan datang lah, bajet 2023. Baik, ini adalah satu topik yang saya kira 30 minit tidak cukup untuk kita bincangkan kerana dia ada satu yang very timely dan juga dia sangat dia memberikan kesan terhadap seluruh masyarakat. Tapi disebabkan kita dah sampai di penghujung rancangan ni, mungkin boleh kongsikan dari segi pihak awam itu sendiri, apakah mungkin yang menjadi harapan utama di masa depan terhadap keselamatan khusus pada wanita kanak-kanak? Kita pandang benda ni sangat serius sebab kanak-kanak, anak-anak dia membentuk keluarga. So keluarga membentuk masyarakat. Masyarakat membentuk negara. Betul. So dia ada satu daripada satu kumpulan membuat satu kumpulan. So kalau kita nak negara kita aman, so kita perlu ada anak-anak yang ceria. Anak-anak yang ceria, anak-anak yang happy datang daripada keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia datang daripada masyarakat yang aman dan prihatin. So that's why membentuk negara yang selamat lah. So that's why semua orang kena ambil part. So saya nak menyeru kepada masyarakat Malaysia lah, terutamanya kita kena lebih prihatin, lebih peka terhadap orang sekeliling kita. Kalau kita tahu mungkin ada sebenarnya orang di sekeliling kita menjadi mangsa kesalahan jenayah. Even kalau bukan I will say roughly kesalahan jenayah seperti keganasan berasal macam kekerasan rumah tangga ke, gangguan seksual, rogo dan lain-lain tu, kalau kita tahu ada orang di sekeliling kita sebenarnya adalah mangsa, berikan maklumat-maklumat yang ada, NGO, JKM, PDRM. So maklumat-maklumat ni akan membantu mangsa untuk mendapatkan bantuan. So kalau dulu orang kata jangan jaga tepi kait orang. Betul. So sekarang kita tukar konsep tu supaya kita boleh jadi masyarakat yang peka dan prihatin dan masyarakat yang pemerhati aktif, bukan sekadar pemerhati sahaja. Baik, terima kasih Cik Asrawati Awalina atas perkongsian itu tadi. Jadi apa yang paling penting yang berdasarkan perkongsian ini adalah yang pertama, kita perlu jadi masyarakat yang peka, dan yang kedua, untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang aman dan selamat untuk anak-anak, kita tidak boleh lepas tangan dan berharap kepada pihak yang lain untuk melakukannya. Kita semua mempunyai peranan dalam sama-sama kita memastikan negara kita selamat untuk generasi akan datang dan juga khususnya untuk negara kita sendiri. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Darah Muda pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Saya Muhammad Jais. Jumpa lagi.